Trump memperketat kepungan selepas Pentagon memberi amaran bahawa Amerika Syarikat sudah mempunyai kekuatan tentera yang ditempatkan di Caribbean untuk bertindak terhadap rejim Cuba sekiranya arahan dikeluarkan dari Rumah Putih. Pada hari Jumaat 29 Mei 2026, amaran itu jatuh sebagai tekanan langsung ke atas Havana. Kerana Trump tidak lagi menganggap Cuba sebagai sebuah diktator lama dan terasing, tetapi sebagai sebuah pangkalan yang bermusuhan. Hanya beberapa minit dari Florida, disokong oleh penindasan, kekurangan ketelusan dan pakatan berbahaya dengan pesaing Washington. Kepungan itu melibatkan kapal, pesawat, marine, tekanan ekonomi, tuduhan jenayah terhadap Raul Castro, dan ucapan keras Marco Rubio terhadap komunisme Kuba. Apa yang Trump mahu dapatkan dari Havana? Kenapa rejim Cuba menjadi sasaran sekarang? Bagaimana kepungan ini boleh berakhir? Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pergerakan utama berlaku di Caribbean, berhampiran pantai Amerika, di mana tentera laut Amerika Syarikat mengekalkan aset yang mampu menekan Cuba melalui laut dan udara. Pentagon tidak perlu mengumumkan satu pencerobohan untuk menakutkan Havana. Kehadiran kapal, pesawat rondaan, kumpulan amfibia dan pangkalan berdekatan sudah cukup untuk mengubah perkiraan rejim itu. Kuba tahu bahawa ia terlalu dekat dengan Florida untuk menganggap Washington sebagai musuh yang jauh. Inti tekanan bermula apabila Trump mengisytiharkan darurat negara terhadap kerajaan Cuba. Rumah Putih mula menuduh Havana mengancam keselamatan Amerika Syarikat, menjalinkan hubungan dengan rejim musuh dan menjadi pusat sokongan untuk perisikan asing di hemisfera ini. Secara praktikal, langkah ini membolehkan sekatan diperluaskan dan menyasarkan titik paling lemah di pulau itu, bahan api. Kuba bergantung kepada bahan api luar untuk mengekalkan tenaga, pengangkutan, hospital, makanan sejuk beku, pelancongan dan perkhidmatan asas. Apabila Washington mengetatkan saluran ini, kesannya dapat dilihat pada gangguan bekalan elektrik, barisan panjang, pengangkutan yang terhenti dan rasa tidak puas hati penduduk yang sudah letih dengan janji revolusi. Rejim itu cuba menyalahkan Amerika Syarikat, tetapi hakikat yang menyakitkan ialah kediktatoran itu telah mencipta sebuah negara tanpa autonomi, tanpa kemakmuran dan tanpa jalan keluar yang mudah. Marco Rubio turut serta dalam serangan ini, antara pemimpin pertama kerajaan Kuba. Dia tahu bahawa Cuba bukan sekadar sebuah pulau yang sedang menghadapi krisis. Kuba sentiasa berfungsi sebagai pusat ideologi bagi rejim kiri di rantau ini dengan pengaruh ke atas Venezuela, Nicaragua dan sekutu anti-Washington. Oleh itu, tekanan Trump bukan sahaja ditujukan kepada Miguel Diaz-Canel. Ia menyasarkan struktur komunis yang telah bertahan selama beberapa dekad dengan menjual retorik penentangan sementara rakyat terus tenggelam dalam kekurangan. Tuduhan terhadap Raul Castro telah membuka medan serangan yang baru. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat meletakkan bekas ketua Kuba itu di tengah-tengah kes pesawat organisasi Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada tahun 1996. 4 orang terbunuh, termasuk warga negara Amerika. Raul adalah Menteri Pertahanan pada masa itu. Tuduhan ini bukan sekadar cubaan untuk menangkapnya. Ia menjadikan kepimpinan tertinggi Kuba sebagai sasaran undang-undang dan menarik balik perlindungan moral yang rejim itu sentiasa cuba jual kepada dunia. Raul Castro sukar untuk diserahkan oleh Havana. Dia masih mewakili golongan lama dalam sistem itu, walaupun tidak lagi memimpin kerajaan secara rasmi seperti dahulu. Tetapi, Trump tidak perlu cuba menyerahkannya esok untuk memenangi peringkat ini. Kesan politiknya sudah pun wujud. Tokoh lama rejim itu kini telah dianggap oleh Washington sebagai tertuduh atas kematian rakyat Amerika. Ini memberi tekanan kepada tentera, diplomat, sekutu luar dan pengendali yang mengelilingi elit Kuba. Pentagon muncul sebagai instrumen kekuatan dalam percaturan ini. Amaran bahawa terdapat aset yang sedia di Caribbean memberi Trump beberapa pilihan tanpa mengikat Rumah Putih kepada satu keputusan sahaja. Dia boleh memperkuat sekatan, meningkatkan pengawasan laut, menyukarkan bekalan, membuat demonstrasi kekuatan, menyokong tekanan dalaman, atau menyimpan pilihan ketenteraan untuk masa yang lebih sesuai. Keadaan yang tidak jelas ini menyebabkan Havana tidak tahu dari mana serangan seterusnya akan datang. Kehadiran Amerika juga menghantar mesej kepada Rusia dan China. Trump tidak menerima pesaing strategik, menggunakan Kuba sebagai titik pengaruh berhampiran pantai Amerika. Havana mungkin cuba menggambarkan hubungan ini sebagai kerjasama biasa,
tetapi Washington melihatnya sebagai risiko perisikan, teknologi, dan tekanan politik. Bagi Trump, Caribbean tidak boleh menjadi halaman belakang pihak lawan, sementara Rumah Putih hanya berdiam diri, cuba membalas dengan ketakutan secara terbuka. Pihak berkuasa rejim mula bercakap tentang ancaman agresi ketenteraan dan cuba mengubah tekanan Amerika menjadi naratif kedaulatan. Namun, ucapan itu kehilangan kekuatan apabila rakyat berdepan dengan gangguan elektrik, gaji yang rendah, kedai kosong, dan penindasan terhadap mereka yang bersuara. Rejim itu mahu rakyat melihat Trump sebagai musuh, tetapi ramai orang dicuba melihat kehidupan mereka sendiri dan faham bahawa masalah itu berpunca dari dalam sistem. Strategi Trump bergerak secara berlapis. Pertama sekali ialah tekanan ekonomi. Kemudian datang pula tuduhan jenayah terhadap kepimpinan lama. Selepas itu, tekanan diplomatik yang diketuai oleh Rubio pula menyusul. Akhir sekali, kehadiran tentera menunjukkan bahawa perbincangan ini bukan sekadar urusan birokrasi. Gabungan ini meletakkan Havana di tempat yang paling teruk. Tanpa wang, tanpa bahan api, tanpa prestij dan tanpa kepastian tentang reaksi Amerika. Pencerobohan berskala besar masih merupakan langkah paling berat. Ia wujud sebagai ancaman yang melampau, tetapi tidak semestinya menjadi pilihan utama. Bagi Trump, tekanan mungkin berfungsi dengan lebih baik jika rejim merasakan bahawa setiap minggu semakin memburukkan kedudukan mereka. Pendaratan tentera akan menimbulkan risiko menjadi propaganda untuk diktator dan membawa kos politik. Sekatan yang dikira dengan teliti boleh memaksa perpecahan dalaman tanpa memberikan Parti Komunis imej sebagai mangsa heroik. Kuba mempunyai angkatan tentera yang lemah, peralatan lama, dan ekonomi yang hancur. Dalam peperangan konvensional, pulau itu tidak akan mampu menentang kuasa Amerika. Cabaran untuk Washington adalah untuk mengelakkan rejim itu daripada menukar kejatuhan yang pantas kepada penentangan yang berpanjangan di dalam bandar-bandar. Oleh itu, Rumah Putih menggunakan tekanan, massa dan ketakutan, bukan hanya letupan ketenteraan. Apabila sebuah diktator masuk ke dalam kategori ini, setiap kapal di Caribbean, setiap sekatan dan setiap prosiding mahkamah akan mempunyai makna yang berbeza. Kejatuhan Maduro juga memberi kesan di belakang tabir. Havana mengikuti operasi Amerika terhadap Caracas dan tahu bahawa mereka telah kehilangan sebahagian penting perlindungan serantau mereka. Selama bertahun-tahun, Venezuela berfungsi sebagai sumber tenaga, wang dan sokongan politik untuk Kuba. Dengan paksi itu yang semakin lemah, rejim Kuba menjadi lebih terdedah. Trump kini mengambil kesempatan atas kelemahan itu untuk menekan pulau tersebut pada saat ia mempunyai kurang ruang untuk bertindak balas. Rumah Putih boleh mengekalkan semua pilihan ini sementara memerhati sama ada rejim itu akan berpecah dari dalam. Havana cuba membeli masa, tetapi masa kini tidak memihak kepada rejim. Setiap tindakan menindas membangkitkan kemarahan rakyat, setiap sekatan menjauhkan rakan kongsi, setiap ucapan Rubio menambah tekanan. Setiap gerakan Pentagon mengingatkan bahawa Amerika Syarikat berada dekat. Trump telah meletakkan Kuba dalam kedudukan yang tidak disukai oleh diktator. Bertindak balas boleh memburukkan keadaan. Berundur boleh melemahkan. Mengabaikan boleh mempercepatkan pengasingan. Pengepungan yang semakin mengetat tidak bergantung kepada satu arahan ketenteraan sahaja. Ia sudah berlaku melalui gabungan langkah-langkah yang menghilangkan oksigen dari Havana, sementara Pentagon mengekalkan kekuatan di Caribbean dan sistem kehakiman Amerika menyasarkan kepimpinan lama. Saya Milson Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alvis Global.